bukan satu, banyak media kan. Media alternatif pun kita ada, media prima pun kita ada. Jadi senang untuk kita dapatkan pungutan suara rakyat secara keseluruhan. Jadi ini satu permulaan kepada kebangkitan demokrasi tulen. Kata Pak Khalid lah, bukan kata saya. Baik. Tadi panelis kita dah sebut tentang krisis pemerintahan Soekarno yang boleh meruntuhkan bangunan lama tapi lack of ideas untuk bina bangunan baru. Kalau kita lihat juga, kalau kita, siapa yang dah pernah tonton filem bukan Laskar Pelangi, filem Alangkah Lucunya Negeri? Tak ada lagi yang tengok? Okey, filem itu amat sesuai untuk kita tonton sebelum PRU ni. Okey, kita boleh promosi kepada sahabat-sahabat kita, boleh search di YouTube, type Alangkah Lucunya Negeri ni, NEGRI, Alangkah Lucunya Negeri ni, full version ada nama. Sesuai untuk ditonton sebelum PRU dan dia mempunyai mesej yang amat jelas untuk kita menjatuhkan pemimpin yang korup. Tidak kira sama ada pemimpin yang korup itu datang daripada Barisan Nasional ataupun Pakatan Rakyat. Kerana kita tidak boleh menyerahkan nasib kita kepada wakil rakyat. Kita telah dimuliakan seperti mana disebutkan oleh panel kita tadi. Allah Ta'ala telah memuliakan kita, walaqad karramna bani Adam. Kita mempunyai akal fikiran kita dan kita mempunyai hak untuk menentukan hala tuju nasib kita sendiri. Takkan kita mudah-mudah nak serahkan nasib kita kepada wakil rakyat, sama ada wakil rakyat itu Muslim ataupun non-Muslim. Baik, menyebut tentang wakil rakyat Muslim dan non-Muslim, kita akan masuk kepada posisi yang kedua. Soalan saya kepada panelis yang pertama, PRU 13, Pilihan Raya Umum 13 dikatakan sebagai ibu segala pilihan raya. Kalau 2008 yang lalu kita dengar satu istilah tsunami politik, 5 negeri jatuh kepada Pakatan Rakyat dan simple majority kepada PN. Untuk PRU 13 ini, kita mengalami satu fenomena. Kita menghadapi satu perbahasan yang kritikal dan saya memuji sikap Isma yang memberanikan diri untuk menceburkan diri di dalam persaingan pilihan raya. Kerana dengan langkah mereka untuk masuk ke dalam pilihan raya ini telah menjadikan rakyat kita, masyarakat kita hari ini terdedah dengan budaya mencari dan mengkaji. Baik, ada pihak yang mengharamkan undi calon non-Muslim dan ada pihak yang mempertahankan dan membolehkan. Soalan saya, minta kepada panelis kita untuk menjelaskan apa yang disebutkan sebagai apa yang disebutkan sebagai Wizarah At-Tafwid dan juga apa yang disebutkan sebagai Wizarah At-Tanfiz, dan apa komentar saudara dalam perkara ini. Silakan. Ini nak kat speaker. Ini kita bagi laluan sekejap untuk angkat speaker. Dengar. Sembung ke? Ya. Dia hisap. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Baik, berbalik kepada soalan tadi tentang undian. Baik, sebelum saya masuk kepada soalan, sambungan kepada definisi yang awal tadi. Ya, umum kita mengetahui politik ini satu benda yang dinamik. Dinamik ini maksudnya satu benda yang boleh berubah-ubah. Dan Islam pun bersifat dinamik.
Kalau kita tengok baca dalam kitab-kitab fiqh, ya, kalau dalam kitab usul fiqh, ya, qawaid fiqh yang dikarang oleh Imam Al-Qarafi menyebutkan bahawa syarat ni terbagi pada dua. Syarat manzil, syarat yang Allah Ta'ala turunkan direct kepada kita, ataupun syarat muta'awil, ya, syarat yang berubah-ubah mengikut kawasan dan tempat, keadaan, situasi dan sebagainya, pelakunya, pelaksananya, dan ia terikat dengan syarat. Baik, syarat manzil dan syarat muta'awil. Dan siasah ini dia akan berubah-ubah. Ya, siasah ini taghyir wa tatawwur. Dia berubah-ubah dan juga berpecah-pecah mengikut keadaannya. Selagi mana ianya mengikut maqasid yang ditetapkan, seperti mana yang telah disebutkan oleh panel yang kedua sahabat saya tadi. Baik, itu berkaitan dengan politik yang boleh kita fahami sambungan tadi. Baik, mengenai calon muslim dan calon non-muslim ini satu benda yang orang kata fenomena baru kita tahu. Ya, kalau orang yang mengkaji, yang memahami mengenai tanfiz, tafwid dan sebagainya, mereka akan tahu yang mana tafwid ini pucuk pimpinan yang atas, dan tanfiz ini mereka yang melaksana. Ya, secara umum saya ceritakan. Baik, senang kita katakan posisi tafwid ini berada di atas seperti menteri dan menteri ataupun daripada menteri, ya, proses khilafah dan sebagainya yang paling tinggi sekali, dan tanfiz ini mereka yang di bawah gubernur dan sebagainya, wakil rakyat dan sebagainya. Baik, kalau sahabat-sahabat boleh baca, ya, bagaimana pergelutan kemarin, ya, di ruang komen Ustaz Zaharuddin, ya, bagaimana dia mengatakan keraguan dan sebagainya di pihak ISMA, maka berbalas-balas komen di situ, ya. Dan kalau kita tengok Ustaz Azrizal juga begitu, dengan dia mengatakan api asal bukan, dan sebagainya lah, macam-macam kita dengar hari ini. Ya, bagaimana Ustaz Anhar Opir dulunya pemangku Presiden Pemeram di Mesir, dan juga antara yang dipertua berkesam di Selangor, Imarah, dan sekarang ni mengambil PhD di Jordan, juga membuat ulasan mengenai memilih pimpinan daripada kalangan calonan muslim. Maka dijawab oleh pengerusi Majlis Syura ISMA, iaitu Dr. Aznan. Jadi perkara ini sering berubah-ubah, sering mendapat perhatian sekarang ini. Ya. Baik. Iklan sikit, ya. Baik. Okey. Perkara yang penting untuk kita ketahui di sini adalah yang saya sebutkan tadi, iaitu berkaitan dengan jatuh bangun dan untung merugi kita sendiri. Ya, berkaitan calon muslim dan non-muslim ini satu benda perbahasan yang panjang, memerlukan kepada perbincangan usul fiqh yang dalam, kajian fiqh dan kepentingan fiqh alawiyah itu yang tersendiri. Kalau kita dengar moderator tadi berpendirian, ya, mungkin ada yang di sini juga setuju bahawa kemasukan ISMA ke dalam bidang politik ataupun pilihan raya pada kali ini adalah satu perkara yang memberangsangkan ataupun perkara yang positif. Tetapi tidak di pihak saya, kerana kalau saya melihat, ya, ISMA ini kalau kita lihat pelbagai waktu ini, ya, saya rasa memerlukan kepada dia menunjukkan ataupun kebersamaannya dahulu, ya, kepada mana-mana parti dahulu, yang mana ianya sepatut menunjukkan, ya, yang mana ISMA ini mampu untuk mentadbir mana-mana kawasan dahulu, ya. Dan perbincangan ini juga panjang, ya, bagaimana kita nak mengatakan kewibawaan dia, bagaimana kita nak melihat pelaksanaan dia mentadbir sedangkan baru saja ditubuh pada tahun 97 dan terus mahu bertanding di dalam pilihan raya. Ini satu keraguan. Saya tidak mengatakan ini satu cercaan dan sebagainya. Ini satu keraguan yang ditimbulkan oleh mereka yang wujud di Malaysia, ya. Perkara ini wujud di Facebook dan sebagainya. Kalian boleh baca lah di dalam blog dan sebagainya, ya. Tapi saya tidak mengatakan ISMA tidak berkepentingan dalam politik. Wujudnya ISMA sekarang dalam kancah politik sekarang ini menunjukkan satu arena baru, ya, arena baru, satu kumpulan baru yang wujud. Ya, kalau UMNO Barisan Nasional BN punya 5-6 parti komponen bersama mereka, PAS ada 3 dan ISMA ni 1, 7 parlimen nak bertanding, ya, nak membawa suara Islam. Bagaimana cara dan pelaksanaan itu masih lagi diragukan.
Jadi pelbagai persoalan boleh kita timbul di sini. Maka ada ulama mengatakan dah ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis Arba'in Nawawi. Letakkan apa yang tidak kamu ragu kepada letakkan perkara yang kamu ragu itu kepada perkara yang tidak kamu ragu. Jadi perkara ini bukan saya nak mengatakan isma tidak layak untuk berbelah raya. Fadal. Kita di negara demokrasi. Ya, itu saya kata politik ini dinamik. Tak kisah isma ke ikram ke satu masa nanti abim ke dan sebagainya. Mursyid ke yang dipimpin oleh Ustaz Zahrul nak bertanding ke, itu satu benda yang tidak boleh kita kata untuk menghalang. Yang tidak boleh kita menghalang. Pembincangan mengenai Muslim dan non-Muslim ini berkaitan tentang bagaimana kita melihat konsep pemilihan, konsep pendirian parti ataupun kumpulan tersebut. ISMA tidak setuju. PAS, PKR dan DAP bertahalus siasi. Pada tahun 98 dalam satu kongres bersama Dr. Yusuf Qaradawi pada waktu itu membuat satu kongres membincangkan tentang tahalus siasi, membentang kertas-kertas kerja berkaitan tahalus siasi, maka dibincangkan dalam majlis syura, dibincangkan melihat suasana keadaan, membuat lagi perbincangan dan sebagainya. Akhirnya tahalus siasi digazetkan. Ya, UMNO dan BN ya, tahalus siasi juga. Tapi tak adalah tahalus siasi yang memerlukan kepada satu dakik ketelitian. Mungkin di situ melihat kepada kebersamaan rakan-rakan komponen yang setuju dengan pembawakan UMNO dan BN. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa sahabat-sahabat pun faham. Ya, saya tak payah terangkan. Saya kalau nak ceritakan mengenai melalui dalil dan sebagainya panjang. Ya, dan lebih kita nak lebih kepada nak kita bertanya pada hari ini dan berbincang. Apa yang boleh saya jelaskan pendirian saya dan mungkin sebagai rakan-rakan dan sebahagian rakan-rakan kita di Malaysia, ya, orang-orang muda zaman sekarang berfikiran bahawa kita nak tolak, kita nak hapuskan satu institusi ataupun satu perkara. Direct teruslah kan? Ya betul. Kita nak hapuskan. Astagfirullahaladzim. Kita nak menghapuskan dan menolak itu. Ya. Dalam proses pilihan raya kita pada kali ini. Apapun UMNO ya bersifat untuk menolak Pakatan Rakyat, dan Pakatan Rakyat berfikir untuk menolak UMNO, dan ISMA untuk menjadi orang tengah untuk menjamin kesepakatan perpaduan Melayu itu. Ya, kalau saya rasa kalau ada calon ISMA bersama dengan kita hari ini, boleh kita bersama berkongsi dengan mereka, atau pada calon UMNO boleh kita sama-sama berkongsi. Cuma hari ini mungkin belum ada lagi, dan kalau ada rezeki akan datang, kalau boleh kita berbincang lebih luas lah. Ya, jadi saya pun tengok juga Facebook Dr. Faiz. Kalau lainnya sedap lah, rupanya sama. Rupanya sama makan nasi kita. Jadi baik, berbalik pada tadi, kita menjurus kepada untuk menolak perkara yang batil, ya, untuk menegakkan yang hak. Ya, kalau kita tengok kerangka-kerangka bagaimana negara-negara ataupun negeri-negeri yang di bawah Pakatan Rakyat hari ini, saya di negeri Selangor, ya, mungkin rakan-rakan di Selangor dahulu ditekan oleh pegawai. Saya contoh keadaan di sini, bukan saya ini ustaz yang teruk, ustaz berkesan meram, bukan. Ini cerita perkara yang berlaku di Mesir. Bagaimana mereka ditekan dahulu dan berubahnya kepimpinan sedikit demi sedikit, cambahan-cambahan kebebasan mereka ini diberikan. Begitu juga kalau di Malaysia, bagaimana sekatan-sekatan diadakan kepada orang-orang agama. Ya, orang-orang agama pada waktu zaman dahulu, sebelum gerakan Islamisasi, sebelum wujudnya Fathul Bari, sebelum wujudnya siapa, Idris Sulaiman, ya, gerakan-gerakan daripada ilmu, sebelum wujudnya Dr. Zaharuddin, sebelum wujudnya Ustaz Bollywood, sebelum wujudnya Ustaz Azhar itu, bagaimana golongan agama ketika itu ditekan. Bagaimana golongan agama pada waktu sebelum PAS melakukan takhaluf dan memberi penerangan kepada rakyat-rakyat, memberi penerangan kepada kaum-kaum Melayu, kaum-kaum Cina, kaum-kaum India, bagaimana mereka fobia, Islamfobia kepada gerakan-gerakan pendakwah. Hingga kan pendakwah-pendakwah ini terpaksa, ya, buka kopiah, pakai baju biasa untuk nak katakan kita kena moden dan sebagainya. Saya tak kata Allah Dr. Faiz tak macam tu, innallaha la yanzuru fi ajsadikum walakin Allah yanzuru fi qulubikum wa a'malakum, kan. Allah tengok kepada hati dan perbuatan Dr. Faiz, kan. Jadi kita nak katakan di sini, ya, bagaimana kalau kita tengok kerangka yang lepas, alhamdulillah pada waktu sekarang, ya, golongan-golongan agamawan makin dapat meneruskan, dapat berkata yang benar. Wahai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu berkata, katalah dengan perkara yang tepat. Qaulan sadida. Sadid iaitu menunjukkan, kalau kita tengok dalam kitab Ahkam Al-Qurtubi, kitab tafsir Ahkam Al-Qurtubi, tafsir yang ditulis oleh Ruhul Ma'ani, yang ditulis oleh Imam Al-Alusi, mengatakan bahawa sadid yang tepat, yang mana tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, bukan tidak ragu-ragu tentang khilaf, tidak ragu-ragu tentang perkara yang dia akan kena. Maksudnya dia tak ragu bila dia cakap benda itu, dia tak ragu yang bahawa perkara ini mampu untuk merosakkan orang lain. Maksud perkara itu benar-benar tepat. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, apa yang kita nakkan sekarang ini, perkara penting yang mesti kita lakukan adalah aspek pemilihan kita itu mesti teliti. Ya, pemilihan ini bergantung pada rakan-rakan, dan pemilihan calon muslim dan non-muslim, saya berpendirian. Apabila melihat hujah-hujah, kita mengkaji dan membaca bahawa calon non-muslim ini tidak ada masalah untuk kita pilih. Ya, perkara ini sudah lama berlangsung, 55 tahun. UMNO Barisan Nasional letakkan calonan muslim. PKR letakkan calonan muslim. DAP letakkan calonan muslim. Celak kan pula kan. PAS pun ada himpunan penyokong PAS, orang non-muslim. Ya. Jadi benda ini dah lama berlalu. Kita boleh kata satu benda yang fundamental, benda ini dah lama berlalu. Ya, kalau kita nak katakan benda ini baru-baru ini baru nak katakan wujudnya, baru nak wujudnya orang-orang non-muslim nak bertanding, itu satu benda yang tak tepat. Wujudnya dah lama. Ya, Datuk Dr. Burhanuddin Helmi, Datuk, nak kata lamanya, Dr. Burhanuddin Helmi itu dah kena fitnah bogel lama dah. Kalau kita kata sekarang baru nak kena, itu isu lain lah. Nak kata isu lucah ni dah lama, daripada zaman Dr. Burhanuddin Helmi lagi dah kena. Kalau Cikgu Pal kena lagi pun kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Ini orang salah tasrif. Orang kata Tok Guru Haji Adi kata siapa yang menyebar tu sebarkan lagi. Ya, sebarkan lagi video lucah tu. Kenapa nak sebarkan lagi? Kerana Cikgu Pal dapat pahala. Cikgu Pal dapat pahala. Sebarkan lagi video lucah, Cikgu Pal dapat pahala. Jadi orang salah bincang. Orang salah bincang. Orang salah nak salah syarah kan. Maksudnya Tuan Guru Haji Adi menyarankan lagi supaya budaya politik lucah ni disebarkan. Maksudnya ini satu pergelian yang sangat kuat lah pada pihak-pihak ini. Jadi saya rasa sahabat-sahabat boleh faham lah budaya lucah dan sebagainya. Bagaimana kaki pun boleh nampak kat kayu ni, saya yang bodoh IT pun tahu kan. Tak selalu sangat lah guna tab-tab ni, baru nak beli, tapi faham lah sikit-sikit kan. Tapi nak katakan, yalah, orang-orang sekarang ni kan, budak-budak kecil pun dulu yang kena belasah Pak Gad. Sekarang budak-budak pun kena belasah kan. Nak kata budak-budak sekarang makin hebat. Budak-budak dulu hebat juga. Jadi nak katakan sekarang budak-budak dah hebat, ilmu makin berkembang, teknologi makin canggih, macam-macam boleh jadi. Jadi tu kan. Ya, nampaknya saya kena spontan sebut. Saya tak nak sebut tadi tu jadi macam ni. Saya tak nak sebut benda tu. Jadi bukan saya nak menjurus kepada mana-mana pihak lah. Ya, bukan nak katakan tidak berpendirian dan sebagainya. Kita boleh pilih mana yang sebenarnya. Ini sebenarnya mood tu dia terganggu sikit, hilang. Tapi boleh balas dalam blog. Okey. Baik. Baik, boleh? Baik, banyak terganggu lah. Jadi tak apalah, kita akan bincang dari segi soalan. Saya lebih mudah untuk kita bincang dari segi soalan dan pertanyaan je kejap lagi. Apapun yang boleh saya hujahkan, saya tidak lebih menerangkan dengan teliti ataupun lebih dengan tepatnya saya boleh katakan saya terangkan bersifat umum. Apapun saya rasakan kita berpendirian kepada satu pendapat, ya, benda ni khilaf, ada khilafiat dan furu'iyat, berlapang dada. Ya, hadir-hadirat tuan-tuan, sahabat-sahabat, berlapang dadalah dengan keputusan. Seandainya itulah keputusan ataupun pendapat yang mengatakan tak boleh undi calonan muslim dan saya mengatakan boleh undi calonan muslim, kita berlapang dada dan itulah akhlak dan khilaf. Ya, akhlak dan khilaf. Cukup.
bukan kita nak kata tak perlu penghujahan, tak payah kita nak berlawan. Kalau ustaz ni keluar, oh lawan balik pendapat, lawan balik pendapat. Cukup kalau majlis syura orang kata boleh, boleh sudah. Kalau majlis syura kata boleh undi calonan Muslim, sudah. Tak payah kita nak hujah.